أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam, di mana insya-Allah kita akan bincangkan tajuk berkaitan dengan Kitabul Hudud. Kitabul Hudud, nama Allah, itu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang hukuman yang telah ditentukan secara umumnya, nama Allah Subhanahu wa taala, kita ada tiga jenis ataupun bentuk hukuman yang ada dalam syariat Islam. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, yang pertama sekali ialah berkaitan dengan qisas. Kita dah ambil dah sebelum ni berkaitan dengan qisas, iaitu bunuh balas bunuh, pencederaan lawan seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, al-qatlu bil qatl, an-nafsu bin nafsi, nyawa dengannya dibalas dengannya nyawa, dan sewaktu dengannya. Maka dan keduanya kita akan ambil pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan hudud, dan seterusnya insya-Allah berkaitan dengan at-ta'zir, iaitu denda yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kitabul Hudud disebut oleh para ulama nama Allah Subhanahu wa taala, hudud ini asalnya ialah dimaksud diambil daripada perkataan bahasa Arab hudud dalam iaitu had, yang mana maksud had ini ialah larangan ataupun satu benteng, satu batasan. Itu dari segi bahasa dia. Hudud ini adalah batasan. Kita bahasa Melayu pun hudud tu maksudnya batasan. Had ini adalah satu batasan. Ini had saya boleh setakat had ni je. Had itu adalah diambil, dipinjam dalam bahasa Arab yang merujuk kepada maknanya ialah batasan. Batasan. Adapun dari segi istilahnya, nama Allah, hudud ni adalah balasan yang ditentukan kadarnya secara syarak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kadarnya. Kadar apa? Kadar balasan hukuman sesuatu amalan, sesuatu perbuatan itu. Ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan mati Allah, dia sebut lagi, dia kata fahiya uqubatun muqaddaratun syar'an litamna' min al-wuqu' fi mithli martakaba min al-ma'asi. Itu adalah dia kata hudud dari segi istilah ialah balasan yang telah ditentukan kadarnya syar'i ataupun ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menghalang orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu itu. Yang tertentu ini maksudnya yang ditetapkan oleh syarak lah. Hudud nama Allah Subhanahu wa taala sabit dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat apakah hikmah pensyariatan hudud ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama sekali, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ialah penyucian dosa. Orang yang dikenakan hukuman hudud di dunia ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, makanya telah berlaku satu proses penyucian dosa. Maknanya balasan dekat akhirat tak ada lah. Balasan ke akhirat tidak dikenakan ke atas orang yang telah dilaksanakan ke atasnya hudud di atas dosa yang dilakukan kat dunia. Contohnya dia merompak, dia mencuri contohnya. Kesalahan mencuri itu yang dibuat itu akan dan dijatuhkan hukuman potong tangan. Maka kesalahan itu tidak diazab dekat akhirat. Tapi lepas tu, kalau lepas dah potong dia curi pula lain, itu dah kes lain pula. Untuk kesalahan yang dia kena hukuman itu,
di dunia tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dilaksanakan ataupun tidak dibalas dekat akhirat. Jadi sebab tu dipanggil al-mahdud, dia kata tuhra an ithmil ma'siyah. Kemudian mati Allah yang kedua, tujuannya hikmahnya pensyariatan hudud ni adalah untuk nak menghalang tersebarnya ataupun berlakunya kita tak boleh kata menghalang berlakunya tuan-tuan mati Allah, berlaku tetap akan berlaku. Berlaku tetap akan berlaku maksiat itu, tetapi tidaklah tersebar luas, kan, disebabkan adanya balasan tadi. Macam kita buat undang-undang, bukan maknanya bila buat undang-undang tadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala manusia tidak melakukan kesalahan, kan. Manusia still masih lagi melakukan kesalahan, tapi di sana tuan-tuan mati Allah ada perasaan takut orang untuk nak melakukan melakukan satu-satu perkara itu disebabkan adanya balasan yang berat, kan. Orang kita kata mencuri nama Allah Subhanahu wa taala, orang akan mencuri, kan. Orang akan mencuri, tapi tahap keberaniannya tak sama kalau misalnya kata tak ada balasan, tak ada uqubah. Siapa nak curi, mana akan ramai orang yang akan mencuri. Bila ada undang-undang macam Allah Subhanahu Wa Taala menghalang ataupun menyekat ataupun kita kata menyekat daripada menularnya kecurian itu tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tu dia kata mani'ah wa hajizah min intishari syurur wal fasad fil ard, katakan. Bukan semua tu lah, semua undang-undang tujuannya lebih kepada nak menghalang tersebarnya ataupun menyekat penularan itu tuan-tuan mati Allah. Dan akhirnya menyebabkan keamanan. Menyebabkan keamanan kepada masyarakat. Keamanan pada masyarakat berkaitan dengan darah mereka, maruah mereka dan juga harta mereka. Itu tujuan disyariatkan kepada kita undang-undang jenayah syariah. Cuma bila kita kat Malaysia macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ada pelaksanaan hukum qisas dengan hudud. Kita tak ada pelaksanaan hukum qisas dengan hudud. Yang ada ialah takzir saja yang ada dibenarkan di Malaysia ni. Khususnya kita kata baru-baru ni tengah kecoh, kan, katakan masih lagi tengah hangat lagi isu pasal berkaitan dengan 16 enactment yang dibatalkan di di Kelantan itu, khususnya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada bila sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala 16 enactment ini, tidaklah kita kata, bukanlah maknanya kita nak condemn mana-mana tuan-tuan mati Allah, mana-mana pihak, katakan. Memang hukuman itu semua adalah hukuman ta'zir, katakan. Timbul satu isu, kita katakan pihak sibil ta'zirnya lebih berat daripada hukuman yang ada dekat Kelantan, katakan. Memanglah dari segi hukuman tu nampak ringan banding dengan yang di sivil, kerana yang dibenarkan kepada kerajaan negeri Kelantan buat ialah kita kata undang-undang mahkamah syariah kita kat Malaysia ni tak lari daripada 356. Tak boleh lebih daripada itu. Tidak lebih dia. Sebab itu baru ni dulu beberapa tahun lepas katakan ada usul untuk menaik tarafkan mahkamah syariah hukuman itu kepada 30 tahun penjara, RM100,000 mati Allah, dan berapa kali sebatan, ingat. Ada usul untuk naikkan, tapi tidak diluluskan ke apa, saya tak baca yang tu, tidak dibincangkan ke, wallahu a'lam. Bila tak berlaku proses penaik tarafan mahkamah syariah itu, maka kekallah 356. Dah berpuluh-puluh tahun dah dengan 356. Apa orang tanya, apa ringan sangat mahkamah syariah? Ya, kan? Mahkamah syariah hanya boleh buat tu je, 356. Ya, kan? Tak boleh lebih daripada itu.
Kalau apa yang mungkin ada yang redundant katakan, yang ada redundant, tapi bila sebut redundant hukuman civil dengan syariah normatif Allah, dalam civil court pun ataupun dalam parlimen sendiri pun dah akta bila orang Islam orang Islam melakukan jenayah yang mana hukuman itu federal dengan persekutuan dengan sivil ada akta yang sama, maka orang Islam boleh pilih mahkamah syariah sebab ia berkaitan dengan syariat dia katakan. Wallahu alam. Jadi kita kadang-kadang kita lihatlah, kita cuba tengok balik, kita jangan nak condemn mana-mana juga tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita buat secara rasional. Jangan terlalu nak taksub sangat, jangan terlalu, kita cuba secara perbincangan yang baiklah ya tidak dalam bab-bab ni. Ada beberapa isu yang saya cuba sekadar nak bangkitkan macam Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lihatlah dengan neraca yang terbaik yang kita boleh, jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya lah. Antaranya dulu macam Allah ialah bila kerajaan kata kita nakkan jawapan je ya kan daripada pihak kan, bila kerajaan undang-undang persekutuan baru-baru ni, antara enactment yang dibatalkan ialah berkaitan dengan har riba katakan. Berkaitan dengan har riba katakan. Riba antara enactment yang dibatalkan dalam undang-undang syariah negeri Kelantan. So undang-undang riba macam Allah Subhanahu Wa Taala keseluruhan tak ada pun. Kalau tengok dekat dalam buku enactment buku akta berapa ratus enactment yang ada tu, kita tengok tidak ada berkaitan dengan riba katakan. Kenapa tak ada? Sebab riba kita kata pihak persekutuan memanglah makna semua bank kat Malaysia majoriti lah katakan, semua ada yang konvensional tak? Ada yang konvensional katakan. Jadi mana redundantnya dengan pihak di antara sivil dengan Kelantan punya ini syariah. Sivil tak boleh buat. Dia katakan untuk riba, dia katakan. Sebab kita tahu undang-undang sivil ialah merujuk kepada semua orang. Dia tidak boleh, sebab dia panggil federal. Federal dia tak boleh buat suku-suku. Ni untuk orang Islam ni tak nak. Yang ada kuasa untuk buat suku-suku, yang ada kuasa untuk buat orang Islam saja ialah negeri, dia katakan. Ialah negeri, dia katakan. Negeri saja yang ada buat, memang dalam enactment dibenarkan buat undang-undang berkaitan dengan orang Islam katakan. Wallahu a'lam. Jadi apa pun macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita harapkan mudah-mudahan mahkamah syariah kita terus diperkasakan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut macam Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan undang-undang sivil, undang-undang sivil katakan lebih kepada cara macam mana kita kata kenapa nak dah ada dekat sivil, kenapa nak buat kat syariat kan sama je katakan, takzimnya lebih berat. Antara yang perlu kita bangkitkan macam Allah isu ialah kita sebut sivil ni, cara dia punya, adakah cara dia cara pensabitan kes itu sama dengan cara pensabitan dalam syariah? Dari sudut contohnya saya bagi tahu macam kes liwat ni katakan. Adakah kes liwat itu cara pensabitan itu sama tak di antara sivil dengan mahkamah syariah punya pensabitan ni katakan? Ada. Salah satu enactment yang dibatalkan ialah berkaitan dengan liwat ni katakan. Adakah sama katakan? Itu antara benda-benda yang perlu kita boleh buka. Boleh buka, boleh tanya dekat tanya dengan pakar-pakar katakan, kita cuba selidik sendiri saja nak tahu macam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya saja kadang lontarkan, mungkin tuan-tuan boleh search sendiri, cari sendiri kenapa, bagaimana cara pensabitan ni katakan. Cara pensabitan ni katakan. Macam antara yang dibatalkan dengan tak silap saya ialah
apa ni, dipanggil apa dalam istilah mahkamah tu, makna perempuan yang berperwatakan berpakaian dengan pakaian wanita, katakan. Tak berpakaian dengan pakaian wanita, sumbang mahram, katakan. Jadi macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata di sini tuan-tuan, apa ni, bila bila perkara-perkara tu semua kita kena lihat daripada aspek macam mana pelaksanaan dia. Tak? Kalau orang nak bezakan, apa ni, tengok cara pelaksanaan bagaimana. Kalau kita kata berkaitan dengan pelaksanaan macam secara umumnya tu macam Allah, tentulah apa ni, syariat bila kata mahkamah syariah, prosedur dia mesti kena ikut cara Islam, katakan. Pensabitannya berbanding dengan sivil. Tak? Sebab kita punya undang-undang ni macam Allah Subhanahu Wa Taala, mana dasarnya, mana asasnya, kata. Daripada mana undang-undang kita diambil, dicedok. Kita kena tengok balik lah, kata tak? Daripada mana sumber. So bila kita kata sumbernya daripada satu pihak yang ni, maka tentulah caranya, pelaksanaannya semua adalah sama. Adalah sama daripada mana yang diambil. Mungkin ada benda-benda yang sama di antara mahkamah syariah dengan ni, tetapi suka saya ingin apa ni, sebutkan juga macam Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut je mahkamah syariah, tentulah ianya adalah diambil daripada syariah. Hal yang saya kata yang peliknya macam Allah Subhanahu Wa Taala, mahkamah syariah, enactment tersebut seperti mana yang dibuat-buat, kononnya ahli Dewan Undangan yang buat, katakan. Ahli Dewan Undangan Negeri yang buat. Ahli Dewan Undangan Negeri, apa dia punya background dia sehingga dia orang boleh buat akta. Akta-akta ini ataupun enactment, mereka bincang je dalam dewan, dan sampai satu peringkat dia orang luluskan, kemudian sultan luluskan, endorse. Yang buat semua enactment itu ialah pakar-pakar, dan pakar-pakar tersebut nama Allah Subhanahu Wa Taala semua adalah tentulah ada kaitan dengan kita punya peguam negara dan sebagainya, katakan. Sebab tu antara yang dibangkitkan kenapa peguam negara ataupun tidak defense, sebab benda tu semua di bawah peguam negara juga, katakan. Mana boleh undang-undang enactment negeri tanpa pengetahuan AG, tanpa kelulusan AG, tak? Jadi di situ tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu a'lam, tapi dah diputuskan enactment syariah 16, enactment daripada 18 dibatalkan. Allahu a'lam macam Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ada sinar lagi lah lepas ni, tuan-tuan. Mungkin ada hikmah di sebaliknya apa yang berlaku. Cuma penjelasan berkaitan dengan pendetilan itu, berkaitan dengan enactment syariah ini, macam Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendapat penjelasan yang betul-betul tuntas, ya, katakan. Yang betul-betul ialah kita telus. Tak. Kecuali kalau kita memang kita kena cari sendiri. Kena cari. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapatlah, katakan penjelasan yang terbaik yang kita mampu untuk dapatkan. Jangan kita kata kita tak kisahlah, lantak dia lah, ya tak. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya kita ada cakna tentang agama kita. Apa yang berlaku macam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makna kita biarkan macam tu saja. Kita kena tahu juga sebab ia, kenapa nak tahu? Sebab ia berkaitan dengan agama kita, agama Islam kita. Kenapa orang kafir boleh pertahankan hak mereka, kenapa orang Islam tidak boleh mempertahankan hak orang Islam ini? Sehingga kita biarkan saja, biarlah, kan ada apa-apa, tak ada kaitan dengan aku apa semua. Tapi kalau tengok orang bukan Islam, tengok mereka mempertahankan hak mereka, orang kafir mempertahankan. Itu yang perlu kita persoalkan diri kita lah. Baik, kita nak lihat pada pagi ini macam Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang sebutkan tadi, ialah Kitabul Hudud. Kitabul Hudud. Berkaitan dengan Kitabul Hudud,
tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama kita nak lihat ialah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima an-nasun min Uqlin aw Urainah fajtawaw al-Madinah فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في حرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجوا جماعة اشتويت البلاد أي كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك. Hadis ini dalam Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam bab hudud, dan kita nak lihat dia punya maknanya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahawa adanya beberapa orang daripada Uql. Uql ni nama tempat tak salah saya, ataupun nama kabilah, iaitu adalah kabilah Adnaniyah. Sedangkan Uraniyah ialah kabilah Qahtaniyah. Dia sebut nama kabilah lah. Uqlin dengan Urainah ataupun Urainah disebut sini, ataupun Urainah, yang tidak suka tinggal di bandar, ataupun yang tak suka tinggal di bandar ataupun di Madinah kerana sakit paru-paru. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta yang sedang hamil dan memerintahkan mereka meminum air kencing dan susunya. Ini nanti kita akan kupaskan. Air kencing unta tu boleh minum. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis ni untuk meminum air kencing dan susunya. Setelah itu mereka pun lantas pergi. Tatkala mereka sudah sihat, maka mereka membunuh pengembala Nabi SAW dan mencuri untanya. Kabar itu pun sampai kepada Nabi SAW di awal siang. Nabi lalu mengirimkan utusan untuk mengikuti mereka, menjejaki mereka. Ketika matahari telah tinggi, maka mereka pun boleh dibawa menghadap Rasulullah SAW, memerintahkan agar mereka dipotong tangan. Bukan sakat potong tangan, kaki mereka juga dipotong, mata mereka juga dicongkel dengan besi panas. Mereka ditinggalkan begitu saja di bebatuan hitam di luar Madinah dan dibiarkan mencari minum sendiri dan tidak diberi minum. Potong tangan, potong kaki, cucuk mata dengan besi panas. Lepas tu biarkan dekat padang pasir, dekat batu-batuan. Kalau orang kata, zalimnya. Orang kata apa? Zalimnya, Ustaz ni katakan. Memanglah kita kata nampak macam zalim, tapi dalam hadis ni tak ceritakan secara detail berkaitan apa yang telah dibuat oleh lelaki ni. Cuma dia kata dia telah membunuh pengembala. Dia telah membunuh pengembala. Dia telah curi unta. Dia telah curi unta. Jadi potong tangan tu kita kata potong tangan tadi sebab dia telah mencuri, katakan. Adalah sebab-sebab kejap lagi kita kupaslah, katakan. Kemudian macam Allah Abu Kilabah mengatakan mereka telah mencuri. Pertama telah mencuri. Kemudian telah membunuh. Curi, bunuh, dan yang ketiga telah kufur. Mana telah murtad. Padahal pada sebelumnya dia beriman. Mereka juga memerangi Allah dan Rasul. Memerangi Allah dan Rasul. Sebab itu kesalahan-kesalahan itulah yang menyebabkan mereka tadi dihukum.
Kita tahu dah, dia katakan apa ni kesalahan itu, maka sebab itulah mereka tadi dihukum. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan pada apa ni, kita secara umum ialah kita katakan, saya ceritakan seperti mana disebut dalam kitab ni. Dia kata orang ramai datang daripada apa ni, daripada kampung, daripada Badiah ataupun daripada ialah orang Arab ni duduk padang pasir lah, nak katakan padang pasir, datang ke Madinah lalu menyatakan Islam mereka. Mereka memeluk agama Islam. Tapi orang Badawi, dia bila duduk bandar, macam kita orang kampung bila duduk bandar, dia rasa remah, dia rasa tak selesa. Dia suka udara tak sama, udara kampung dengan udara bandar tak sama. Jadi dia tak boleh duduk lama. Lepas dia memeluk agama Islam macam Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni tadi pun macam Allah Subhanahu wa taala, pergilah ke apa ni, masuk balik ke kampung. Fatabibu adyan wal abdan arafa da'ahum wa dawa'ahum fa amarum an ya'udu. Maka para apa ni, doktor yang kita kata doktor-doktor ataupun pengamal-pengamal perubatan pada zaman Nabi SAW itu telah menyarankan mereka supaya mereka ni balik ke kampung lah, balik ke kawasan apa ni, balik. Maka mereka pun pergilah, mereka pergi macam Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disarankan minum disebabkan sesak nafas yang mereka alami tadi tu, ataupun biasa apa kalau berkaitan dengan sesak nafas ni, penyakit apa, asma ke ataupun sewaktu dengannya lah menyatakan. Jadi disarankan mereka tadi meminum air kencing unta, albanil ibil wa abwaliha. Disarankan minum susu unta dan juga air kencing unta. Fafa'alu, maka mereka pun buat. Falamma sahhu, tetapi bila mereka sihat dah semua, mereka ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, tagaw wa baghaw. Mereka apa ni, melakukan perkara yang tak sepatutnya mereka lakukan. Mereka buat apa? Mereka pergi bunuh pengembala apa ni, unta tu. Lepas bunuh tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bisamni aini, maknanya dengan cara cocok mata dia, cocok mata dia, dua-dua mata, bisamni aini, wartaddu, dan mereka telah murtad, keluar daripada Islam, waharabu bil ibil allati manahu albana. Mereka tadi tuan macam Allah Subhanahu wa taala telah apa ni, telah bawa lari unta, curi unta, bawa lari. Maka dekat sini kita kata macam Allah telah berlakunya, kenapa tadi kena cucuk matanya, kenapa kena potong tangan, kenapa potong kakinya lagi, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan-kesalahan yang mereka telah mencuri, potong tangan. Kita kata itu mencuri, murtad, kita katakan keluar daripada Islam, hukumannya kita katakan. So salah satu hukum hudud yang ada dekat sini ialah kita kata mencuri. Hak yang lain tu ada qisas, yang apa seperti mana apa ni qisas, dan juga ada hukuman apa ni riddah, murtad, maknanya orang yang keluar daripada Islam macam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berita ini tadi, lepas mereka dah curi apa semua, dah bunuh ni, maka sampailah berita itu pada Nabi SAW. Lalu macam Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun arahkan supaya kita kata menjejaki pembunuh tadi, dan akhirnya macam Allah jumpai dan dilaksanakan hukumannya. Kerana khianat, membunuh, kufur, apa ni, mana yang disebut tadi dalam hadis, mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka telah dipanggil qutta'ut tariq. Dipanggil qutta'ut tariq ni ialah dalam bahasa Melayu merompak. Bukan setakat mencuri je, dia merompak pula macam Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentang perbuatan mereka ini sangat-sangatlah besar. Lalu tadilah hukuman yang telah diberikan.
Baik. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, balasan yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW telah tentukan ataupun telah tetapkan untuk mereka tadi, memang layaklah katakan. Ada. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat perbuatan macam Allah, apa yang perbuatan yang mereka lakukan tadi sangatlah dahsyat, dan balasan yang apa ni, yang ditetapkan kepada yang ditentukan kepada mereka tadi adalah satu balasan yang sangat-sangat munasabah atas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Islam secara tidak langsung, undang-undang Islam macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata ramai orang ingat, undang-undang Islam ni dia mendidik. Betul, dari satu aspek dia mendidik. Tapi dalam kita kata ada undang-undang Islam juga yang kita kata yang maksudnya menakutkan orang lain, nakalan. Ada. Maknanya supaya bila orang dengar, macam orang kata kan, sebat dengan rotan ni. Rotan kita dalam syariat dengan apa? Adakah sama macam rotan yang dalam sivil? Itu tak sama, katakan. Sebab rotan dalam syariat Islam yang dikata bisautin, dengan saut. Saut ini ialah kita kata dengan, kalau tuan-tuan tengok buah tamar, buah tamar tu dia ada jerami dia kan. Dia bukan jerami, dia apa, tangkai-tangkai dia tu. So tangkai-tangkai tu dia besar-besar lebih kurang, ni kata ni pun besar, kelingking ni besar sangat, dia kecil lagi sikit. Dia punya rotan ni katakan, dan lebih kepada nak zajar. Rotan tu macam Allah Subhanahu wa taala salah satu je katakan. Kita ada apa ni, dalam undang-undang syariah ni ada yang rotan ni, kalau ikutkan, kalau 100 kali rotan tu dia tak adalah sampai cedera katakan. Saya pernah tengok, tuan-tuan tengok dalam YouTube apa ni, di Arab Saudi dia buat hukuman sebat. Hukuman sebat. Sebat dia tu sekejap je katakan. 50 kali sebat tu laju dia buat. Dia kira sekejap je katakan. Ada. Kalau kita kata yes, katakan rotan itu untuk apa ni, mendidik katakan. Tetapi kita kata ada juga hukuman syariat Islam yang menakutkan, contohnya potong tangan, murtad, keluar daripada Islam, boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Tadi hukuman tadi dibalas, mata dengan mata. Kemudiannya kita kata macam Allah Subhanahu wa taala, hukuman-hukuman yang kita kata dahsyat lah, kata dah. Itu sebab kita dikisas dan kita ada hudud. Kita ada kisas-kisas yang merupakan balas, katakan ni, balas. Dan kisas itu mati Allah Subhanahu wa taala, balas itu bukannya dia mendidiknya mana? Mendidik orang lain. Mendidik orang lain. Bukan setakat nak mendidik orang yang, kalau nak mendidik penyenayah tadi mati Allah, penyenayah perlu dijatuhkan hukuman mengikut yang setimpal, katakan, dengan perbuatan. Sebab tu kisas tu berat, hududnya berat. Tapi bila pergi tentang takzir, setengah ulama dia kata untuk takzir tidak boleh sampai had membunuh. Itu khilaf di setiap ulama. Ada yang kata boleh, lebih daripada itu pun tak apa, katakan. Itu denda. Sebab kita kata apa ni, kenapa tak boleh sampai had membunuh? Kerana apa ni, hukuman itu kalau boleh sampai tahap membunuh, maknanya seolah-olah dia sama dengan hukum qisas, dengan hukum hudud yang ditetapkan, katakan. Sebab itu hukuman-hukuman yang ni dia kata hukuman-hukuman ta'zir dia tak boleh daripada hukuman, lebih daripada hukuman hudud dengan qisas. Itu mengikut setengah pandangan. Ada setengah pandangan kata boleh lebih. Ada.
Wallah, mana benda tu ada khilaf di sisi ulama. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bila orang tanya, ustaz, apa ni, adakah apa rotan ni tu, rotan pada takzir boleh buat seperti mana rotan yang seperti mana rotan dekat sivil, ataupun tak boleh, katakan. Itu satu persoalan, ada satu persoalan. Kalau kita kata rotan yang dilaksanakan dalam hudud, contohnya apa ni, orang apa ni, minum arak di rotan, orang apa ni, berzina di rotan, bikir, nyatakan di rotan 100 kali, yang anak dara apa ni, perempuan yang belum kahwin, lelaki yang belum kahwin lalu berzina, kita kena rotan 100 kali, kan? So, adakah rotan 100 kali yang kita dah tahu dah, kalau hudud memang cara rotannya seperti mana yang disebut dalam nas, jelas saya katakan. Tapi yang takzir, adakah sama? Ini menjadikan isu khilaf fiqh juga. Baru-baru ni macam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam laman sosial, apa ni, contohnya doktor apa ni, Mufti Perlis, dia kata berkaitan dengan isu ni, takzir, rotan takzir boleh sama macam yang dalam sivil, tak ada masalah. Kalau kita bayangkan dalam sivil tu macam mana dia punya rotan itu, tak kan? Kenapa? Sebab itu dalam sebab itu takzir. Itu takzir, katakan. Maka takzir adalah hak apa ni, pemimpin untuk menentukan nak rotan dengan apa. Sebab tu ada dalam apa ni, riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, antaranya zaman Umar bin Khattab, ketika dia menggunakan hukuman takzir tadi sehingga cedera. Ada juga riwayat begitu, katakan. Jadi menunjukkan bahawa takzir itu rotannya boleh, dia kata. Satu pandangan kata boleh dengan alat yang macam dalam sivil tu, katakan. Tak ada masalah, katakan. Tapi sebagian pandangan ulama yang lain, dia kata tak perlulah, ikut je lah seperti mana yang ada dekat dalam apa ni, dalam syariat, rotan yang seperti makruf dalam syariat, dengan menggunakan apa besarnya, ukurannya, dengan syarat-syaratnya, katakan, yang ditentukan oleh syarak, sama ada takzir maupun hudud yang ditetapkan, follow je lah. Tapi bukan makna macam Allah Subhanahu wa taala tak boleh dihukumkan. Kita ada penjara lagi, kita ada sebatan lagi, kita ada denda lagi, yang boleh dilaksanakan. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kalau apa ni, undang-undang pelaksanaan apa ni, takzir tadi, tuan-tuan macam Allah, kan ialah kita masih lagi ada ruang untuk berbincangan lah, katakan, di sisi ulama fiqh, katakan, dalam perkara itu. Sebab tu saya kata tadi ada khilaf di sisi ulama. Tapi hudud tidak boleh. Hudud jangan guna apa ni, apa rotan yang macam sivil. Kerana itu jelas-jelas bercanggah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebab hudud ni hukumannya telah ditentukan. Bukan setakat hukumannya, katakan, peralatan, caranya semua telah ditentukan oleh syarak. Sebab tu tak boleh ubah. Berbanding dengan takzir, denda. Denda ni tak ditetapkan oleh syarak, maka boleh diubah. Boleh berubah, katakan. Jadi bentuk hukuman tu boleh diubah. Kalau dia nak kena rotan yang besar apa ni, batang, katakan ukuran yang besar, kena pukul belakang orang, itu ada ruang yang dibenarkan atas nama takzir, katakan. Dulu kita apa ni, kita dulu dicanangkan, dikhabarkan, hukum sebat sivil tak sama dengan hukuman sebat syariah, katakan.
Ia kalau ianya berkaitan dengan hudud. Ianya berkaitan dengan hudud memang tidak sama kan. Tapi tidak, dalam bab ta'zir ada khilaf di sisi ulama. Ada khilaf di sisi ulama. Adakah kena ikut seperti mana dalam hudud, itu rotan yang seperti mana saya kata tadi, jenis bentuk rotan tadi katakan dengan cara kaifiah dia, ataupun dia boleh buat lain daripada cara sebatan yang makruf dalam syariat. Kenapa boleh Ustaz mengikut pendapat yang kata boleh? Sebab dia kata sebab itu ta'zir, sebab itu ditetapkan oleh pihak pemerintah, katakan. Maka cara pelaksanaan dia, cara ni semua ditetapkan oleh mahkamah syariah, oleh pihak pemerintah yang telah menyarankan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, yang kedua daripada hadis ini yang kita dapat ambil ialah berkaitan dengan berubat dalam perubatan, katakan. Perbuatan dalam macam Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam hadis ni ialah berkaitan dengan minum susu unta. Kita kata susu unta tak ada masalah, Ustaz. Yang masalahnya air kencing unta. Masalahnya air kencing unta. So untuk ubat apa? Ubatnya ialah untuk ubat bagi orang yang masalah menghadapi masalah pernafasan. Untuk orang yang menghadapi masalah pernafasan. Baik. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala di sini khilaf ulama. Boleh ke bertadawi atau berubat dengan benda yang haram? Tak. Ataupun benda yang najis. Tengok. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala boleh dikatakan, seingat saya tak ada khilaf lah dalam menyatakan makna tak setakat yang saya tahu, Allahu a'lam, tidak ada khilaf ulama, maka tidak boleh kita berubat dengan benda-benda yang haram. Tapi hadis ni Ustaz menyatakan Nabi mengarahkan supaya berubat dengan air kencing unta. Mana dia punya katakan macam Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menganggap bahawa alasannya membenarkan berubat dengan dengan air kencing unta ni apabila yang dipanggil disebut, dia kata dalam fiqh, dia kata ada yang sebab dia kata pandangannya kerana ianya adalah lid-darurah, untuk keadaan darurat. Tapi dalam mazhab Hanbali mereka berhujah bahawa semua binatang yang halal dimakan, najisnya ataupun air kencingnya, najisnya adalah suci. Sebab tu mazhab Hanbali dia kata kalau kena tahi burung semayang sah je. Sebab apa? Sebab dia kata binatang itu adalah halal dimakan. So mazhab Hanbali dia lihat kepada binatang tu. Adakah binatang itu halal dimakan ataupun haram dimakan. Nak menunjukkan bahawa air kencingnya ataupun najisnya najis, dia tengok pada binatang itu. Kita mazhab Syafi'i macam Allah tidak melihat kepada itu, tetapi kita melihat bahawa semua binatang tadi najisnya adalah najis. Tahi ke air kencing ke adalah najis, katakan perlu dibasuh. Wallahu a'lam. Apa pun macam Allah Subhanahu wa taala berbeza pandangan lah. Ada pandangan, berbeza pandangan ulama dalam masalah air kencing unta ni, tuan-tuan. Sebab Nabi hanya sebut air kencing unta.
So jangan dikiaskan dengan air kencing-kencing yang lain. Tak. Tujuannya adalah di sini jelas untuk bagi perubatan. Wallahu a'lam. Jangan ada orang macam tu Ustaz, boleh tak berubat dengan arak dalam keadaan darurat? Arak kan haram. Jangan buat spekulasi tuan-tuan minta Allah. Tak. Benda ni telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita menganggap perkara itu nama Allah, kita kata air kencing unta adalah suci, adalah bersih, katakan, ataupun nama Allah kita kata minum air kencing unta itu ada hal yang mana dipanggil darurat. Darurah tubihul mahdhurat. Kaedah fiqh kata darurat itu mengharuskan perkara yang dilarang, katakan. Jadi adalah perbincangan-perbincangan di sisi ulama. Tapi ada pun susu unta tu memanglah sedap kan tadi nak. Orang-orang Malaysia kita kalau pergi ke sana, mereka carilah susu unta, kata dah. Bau susu unta dia tak bau hanyir, katakan. Dia tak macam kalau nak minum direct daripada unta tu pun, siapa yang berani boleh minum direct, katakan, daripada unta tu. Dia perahkan terus masuk dalam mulut. Sebab kita tapi memang sesuai untuk orang yang ada penyakit berkaitan dengan pernafasan, asma, seperti mana yang disebut dalam hadis inilah. Sebab memang dah ada arah zaman Nabi itu, mereka menggunakan susu unta dengan air kencing unta untuk tujuan berubat dalam masalah inilah, dia katakan penyakit yang berkaitan dengan pernafasan tadi. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah sihat. Tapi bukanlah sekali minum terus sihat, ya tak. Ustaz tak okey pun kata, berapa kali minum? Baru sekali. Katakan. Dia kena ulang sehingga sihat. Sehingga sihat, dia katakan. Jadikan dia satu rutin. Wallahu a'lam. Jadi itu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala katakan perkara hadis yang pertama. Kemudian umat Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat seterusnya apa dia lagi hukuman hudud selain daripada mencuri. So mencuri umat Allah Subhanahu wa taala dia ada syarat-syaratnya. Bukanlah mencuri itu seperti mana disebut dalam hadis ni umat Allah, mencuri ini terus nak dijatuhkan hukuman potong tangan, tak? Nanti kita akan kupas lebih lanjut macam Allah berkaitan dengan kes mencuri itu dengan lebih detail sikit lah masa akan datang. Tapi saya buka sikit kaitan dengan mencuri ini. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni, dia dapat tangkap seorang lelaki yang telah mencuri selendang dia. Selendang tu dapat tangkap dengan berangkis pergi mengadu kat Nabi. Ya Rasulullah, ni orang ni telah mencuri aku punya selendang. Aku dapat tangkap dia dengan bukti sekali. Tak. Maka Nabi SAW pun jatuhkan hukuman supaya dipotong tangan apabila melihat selendang yang dicuri itu mencapai nisab dia. Dia ni nisab dia yang ditentukan oleh syarak, oleh pihak pemerintah, katakan. Maka Nabi Allah datang rasa belas kasihan sahabat curi kain selendang tapi nak kena potong tangan. Maka kata ya Rasulullah, dia pun mengilah konon nak, tak apalah, tak payahlah jatuh hukuman. Ya Rasulullah, aku tarik balik ya Rasulullah hukuman. Nak tarik baliklah, boleh tak? Kesian pula. Kata Nabi SAW kepada sahabat tadi, ya lait, alangkah baiknya kamu lepaskan dia sebelum kamu datang berjumpa dengan aku. Tapi bila dah ada kat mahkamah, tak boleh tarik dah. Tak boleh tarik. Mana pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman.
Tapi dalam syarak dia ada part-part, ada bahagian-bahagian yang makna ada kelonggaran, ada yang apa ni, yang straight katakan. Semua itu adalah pihak mahkamah yang berlandaskan undang-undang syariah yang akan diputuskan oleh Allah. Jadi apa yang saya nak sebutkan tadi ialah nak sabit kesalahan mencuri. Kita kata mencuri ni tuan-tuan mati Allah, kalau kata mencuri, antara syarat yang diletakkan dalam kes mencuri ialah mesti dalam hirs. Mencuri sesuatu barang yang telah dikonsiderkan, macam contohlah dalam rumah, ataupun kereta, dalam kita punya apa tu, tempat khas yang diletakkan. Kalau seorang itu, let's say kita katakan kita tertinggal barang kat luar, kan, orang pun ambil barang tu, adakah boleh disabitkan kesalahan mencuri hudud? Tak boleh. Tak boleh, sebab dia tidak mencuri daripada tempat yang selamat. Dia mencuri, dia ambil, dia namakan mencuri juga, tetapi tidak dikenakan hukuman hudud kerana tak cukup syarat. Dia ambil sesuatu barang, dia curi satu barang tu, dia ambil satu barang tu berada di tempat umum, katakan. Jadi tak boleh dikenakan hukuman hudud. Dia boleh dikenakan ta'zir, tak ada masalah, yang katakan dia dapat tangkap, kita bawa mahkamah, kita pun kata mahkamah, dia mencuri tuan, tuan hakim pun sebut. Tapi hakim tak kenakan hukuman apa ni, hudud. Kita pun marah, tak boleh. Dia sebab dia mencuri di kawasan yang lapang, katakan, ataupun yang tidak tidak selamat, ataupun bukan tempat yang orang simpan. Kalau kita letak barang tempat, memang tempat simpanan, ada orang ambil, ada orang curi, dan baru kena hukuman hudud. Tapi kalau kita letak sepah-sepah, orang ambil, kita nak sabitkan kesalahan hudud mencuri, tak ada. Tidak ada. Tak boleh. Sebab itu memang Allah Subhanahu Wa Taala, dan nisab untuk kesalahan mencuri tadi memang Allah juga boleh berubah mengikut zaman. Sebab itu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika amil maja'ah, ketika tahun kelaparan, maknanya mungkin pada zaman tu mungkin apa ni dipanggil, tanaman tak boleh hidup, katakan, orang semua mencari makanan, lapar, katakan, makanan tak cukup. Maka ketika itu nisab untuk had mencuri itu dinaikkan. Had maknanya bila penentuan, okey, jumlah ni baru kena hudud. Kalau bawahnya tak kena, mungkin kena penjara ke ataupun sesuatu dengannya lah, tapi tidak dikenakan potong tangan. Dan bila sebut potong tangan macam Allah Subhanahu Wa Taala, pelaksanaannya macam mana Ustaz? Ni katakan potong tangan tu, dia potong macam tu, kami parang potong macam tu juga. Dulu punya, kalau tengok dulu punya cara, dia potong, dia ikut sampai sinilah, ada pergelangan ni. Kemudian lepas dah potong tu, ada yang kata dia celup dekat dalam minyak panas untuk menghentikan pendarahan terus. Tapi zaman sekarang tak ada macam tu. Kalau yang dilaksanakan yang seingat saya, dia buat pun dekat hospital. Lalu dia potong tangan, lepas tu dia jahit bagi tutup balik, dia tekan. Tapi kudunglah tangannya. Kemudian dia announce kan saja. Kalau macam di Arab Saudi, dia tak buat, dia buat kat hospital, dan kemudian seingat saya dia buat kat hospital, dan kemudian dia announce kan dalam dalam surat khabar bahawa Poland telah jatuhkan hukuman
potong tangan dan telah dilaksanakan pada sekian. Itu di Arab Saudi lah, nyatakan dulu. Dia hanya dibuat hari ramai ialah kes rejam tak ada, nyatakan jarak memang tak ada lah, nyatakan rejam ni. Rotan dibuat hari ramai, kemudiannya bunuh dibuat hari ramai, ataupun hukuman bunuh dibuat hari ramai dululah. Sekarang saya tak pasti lagi, wallah alam. Jadi itu dia tuan-tuan rahmati Allah, satu pembincangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit dapat berilah beberapa maklumat untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan. Ada soalan tanya kalau ada? Kalau ada lah. Ya. Contoh kalau bersalah syariat, lepas tu dia kena hukuman sivil, adakah dia terlepas azab dekat dia? Itu salah satulah menyatakan ada salah satu hukuman yang kita kata kalau berkaitan dengan hudud berserta dengan qisas. Satu isunya ialah hudud ini hukuman yang di sivil tidak ada yang sama dengan hudud, dengan qisas. Yang disebutkan dalam syarak apabila dilaksanakan hukuman hudud, balasan hudud, itulah baru dia terlepas daripada syariat, daripada balasan dekat akhirat. Itu yang ada dalam yang disebut dalam nas, itu pelaksanaan hudud. Kalau tak dilaksanakan hukuman hudud itu, makanya kalau ikutkan secara zahirnya tak ada lah, nyatakan walaupun dia dikenakan hukuman di sivil ataupun sesuatu dengannya, sebab kita tidak laksanakan ke atasnya hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kata ruang yang ada itu ialah hukuman ta'zir, denda, katakan. Denda di lain lah. Denda tak tidak termasuk lah, kita kata dalam yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila hudud tadi, yes, kita katakan ada. Cuma kalau boleh nanti saya cuba dapatkan adakah balasan dekat apabila seorang itu telah mendapat, adakah nas, adakah ada tak di sana nas syarak yang mengatakan secara umumnya hukuman kalau dah dapat dekat dunia tidak akan ada di akhirat. Tapi yang saya tahu sekarang ni ialah apabila dah dilaksanakan hudud ke atas dia, barulah tidak ada hukuman dekat akhirat. Tapi apabila dikenakan hukuman ta'zir, secara zahirnya memang tak ada lah, sebab tak dikenakan hudud, hanya dikenakan ta'zir, dikenakan dengan hukuman sivil saja. Sebab kita pun tahu mana ada mahkamah sivil nak laksanakan hudud. Kalau kita kat Malaysia ni tidak ada yang, ataupun bukan, kita tak boleh kata takkan, kan? Tetapi macam nampaknya kemustahilan lah, ada mahkamah sivil nak melaksanakan hukuman hudud. Sebab itu kita harapkan mahkamah syariah yang melaksanakan hukuman tersebut. Dan adakah tadi tu nama Allah bila ia ta'adda, maknanya hukuman tadi yang maknanya bila dia dapat, katalah dia buat kesalahan yang tidak ada qisas, kesalahan yang tak ada kaitan dengan hudud, dia terima dengan cara ta'zir. Adakah dengan sebab dikenakan hukuman ta'zir atas satu-satu perbuatan tadi yang juga dianggap sebagai maksiat, adakah turut boleh kita samakan dengan hudud dan qisas, maknanya orang itu tidak dikenakan juga hukuman dekat akhirat? Nanti yang itu saya nak kena cek balik nanti Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh saya sebutkan ialah apabila seorang itu dikenakan hukuman qisas di dunia dengan hudud, yes, orang itu seperti mana yang saya ingat dalam nas, maknanya dia tidak dikenakan hukuman di akhirat kelak atas perbuatan yang dilakukan
kerana dia kena hukuman tu, katakan. Dia jangan ingat semua kesalahan mencurinya dihapuskan dekat akhirat. Tidak. Kesalahan yang mencuri yang pertama yang dikenakan hukuman tu je. Yang itu je. Kalau lepas tu dia mencuri, dia buat curi lagi, cuma tak kena hukuman, adakah dia terlepas daripada akhirat? Tak juga. Ada orang dah dipotong tangan pun dia mencuri. Sebab itu zaman siapa tak ingat? Zaman Ali bin Abi Talib atau zaman siapa? Seorang dah kudung dah. Tangan putung, kudung, kaki pun dah kudung. Dia kata, macam mana aku nak curi? Semua dah potong adalah. Tangan, kaki semua dah potong. Sebab dia kesalahan pertama potong tangan kanan. Tangan kanan. Kesalahan kedua kaki. Dia bersilang. Ni dah 4 kali mencuri. 4 dah kena potong. Betul juga. Macam mana dia mencuri? Jadi macam Allah ada qadhi pada zaman tu. Tak apalah, memang tak ada bukti lah. Tak ada bukti. Sebab dia kata kami macam mana saya nak curi, saya tak ada tangan, tak ada kaki. Akhirnya kebijakan qadhi tadi tak apalah, kita tengok. Maknanya tak ada bukti, kita buang kes lah. Saja je qadhi nak buat begitu. Lepas tu biarkan barang yang dicuri itu duduk kat situ. Sebab qadhi nak tengok macam mana dia angkat barang tu balik. Akhirnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, pendekkan cerita, lelaki tadi tuan-tuan macam Allah mencuri, boleh angkat barang tu. Walaupun boleh ambil barang tu, walaupun tangan dia tak ada, kaki dia tak ada. Jelas-jelaslah barang tu bukan milik dia. Tapi alasan ni macam mana saya nak mencuri, tangan tak ada, kaki tak ada, betul juga kan? Sekarang isu ni macam mana dia nak sabitkan dia ni ambil barang tu. Jadi mula-mula tu dia jatuhkan hukuman buang kes, tak ada kes lah katakan. Sebab kalau dia nak tengok macam mana dia angkat barang. Akhirnya tadi macam Allah, dia dapat memang pencuri itu angkat barang tu dengan cara dia macam mana dia angkat saya pun tak pasti. Tapi adalah cara dia angkat sehingga hakim menjatuhkan hukuman bunuh lah, last sekali bunuh. Sebab dah tak ada apa nak potong. Maknanya yang terakhir sekali lah bunuh. Sabit kesalahan. Sabit kesalahan. Selepas melihat cara macam mana dia angkat barang tu, macam mana dia ambil barang tu. Tadi alasannya supaya dia dilepaskan sebab macam ni dia nak ambil kan. Sebab dia tak ada tangan kaki. Tapi bila melihat kan setelah dah dibuang ke, tengok macam mana dia angkat barang tu, terus qadhi kata macam inilah cara kamu mencuri. Dan lalu dijatuhkan hukuman. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala mencuri, dia katakan, sebab tu yang saya bagi confirm ialah bab qisas dengan hudud saja. Setakat ada nas. Tapi adakah hukuman yang dilaksanakan dengan cara ta'zir juga turut sama dengan qisas dengan dengan hudud? Yang tu saya postpone dulu, saya cuba check ni insya-Allah katakan. Kadang-kadang sebab apa saya tak berani nak cakap, sebab ta'zir ditentukan oleh manusia katakan. Jadi nak kena tengok nas ada tidak menyatakan perkara tersebut berbanding dengan qisas dengan hudud. Qisas dengan hudud ialah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak katakan. Jadi layaklah untuk orang itu mendapat pengampunan Allah di akhirat kelak atas perbuatan yang dikenakan hukuman hudud dengan qisas tadi. Tapi ta'zir saya tak berani nak kata. Nak kena tengok balik pandangan-pandangan yang ada di sisi ulama. Wallahu a'lam. Okey. Baik, setakat itu saja nama Allah yang dapat saya kongsikan. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.